tag nama, tak tag Tak boleh tag. Dia location je. Tak apa, nanti kita boleh post je. Ha. So sekarang ni ada link dia tak? Kopikan link dia masuk dalam group. Dah ada 2 orang. Terus yang telefon. Saya dekat dia pula. Okay, check mic 1 2, check mic 1 2. Test, check mic 1 2. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, harap sihat belaka semua. Jadi kita pada malam ini saya ucap terima kasih pada yang bersama dengan kita untuk kita live. Kita nak belajar sikit. Okay, belajar sikit ilmu. Kita akan bagi secara percuma saja. Jadi ilmu-ilmu yang kita bagi ni berdasarkan pengalaman lah. Jadi bagi yang belum mengenali saya, izinkan dulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Adil bin Abdul Wahab. Okey, jadi boleh panggil saya Tuan Adil lah. Jadi saya dalam industri produk makanan ni daripada tahun 2010. Kalau ikutkan dah 10 tahun lah. Dan saya banyak menghabiskan waktu dalam macam mana kita nak bina produk. Jadi pengalaman saya yang saya akan share sikit malam ni tentang bagaimana kita nak membina produk makanan kita. Dan juga selain daripada kita nak bina produk, kita kena tengok juga daripada aspek pemasaran. Jadi kita akan cover sikit. Tak silap saya ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada lebih kurang 7 atau 8 poin penting lah yang kita boleh tahu. Jadi sementara kita menunggu kehadiran kawan-kawan kita, jadi sama-samalah kita berkongsi. Dan paling penting sekali kita nak kena tahu perkara-perkara yang basic lah. Sebab hari ni dengan kita kata pandemik COVID-19, suasana pasaran yang tidak menentu,
kita kena ada produk. Jadi pertama sekali kita akan cover topik produk tu apa. Jadi produk, kita kena faham konsep produk makanan. Dan hari ini kita akan menjurus kepada produk makanan. Sebab produk makanan ni adalah kekuatan kita sebenarnya. Kekuatan kita orang Melayu. Dan saya tengok dekat luar ramai yang mencipta produk mereka. Dan saya seronoklah bila kita pergi ke pasaraya, kita pergi ke kampung-kampung, kita tengok orang menjual. Kan? Jadi kalau kita kata di tepi jalan tu, even goreng pisang tu pun sebenarnya adalah makanan. Waalaikumsalam chef. Terima kasih bersama dengan kita malam ni. Terima kasih Chef Syarin pun orang yang banyak membimbing saya dalam kita punya perjalanan nak memahami resepi kan. Jadi saya ucap terima kasih atas sokongan semua. Harap-harap apa yang kita sharekan malam ini akan mendapat manfaat bersama lah. Jadi saya ingat boleh kot, boleh kita mulakan lah. Jadi saya akan jawab. Jadi kalau anda ada soalan, boleh bertanya dalam ruangan komen. Jangan lupa share, subscribe, like, belanjalah kami love. Kan? Jadi ekspreskan soalan anda tentang apa yang anda nak tahu. Jadi saya akan cuba jawab lah. Dan sebenarnya kita punya top hari ni adalah untuk kita siri 1 saja baru dalam kita sharing rahsia bisnes produk makanan. Jadi sebab produk makanan ni dia ada secret dia. Jadi kita nak cerita rahsia apa yang kita dah lalu. Tapi nombor 1 kita akan mulakan dengan asas bina produk makanan. Jadi saya minta teknikal untuk slide sebelumnya lah. Slide sebelumnya. Kita akan sharekan slide lah. Okey. Jadi kita tengok yang sebelum, yang studio. Okey. Jadi terima kasih kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbis Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk mempelajari ilmu yang kita nak dapat hari ini. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada kita dan kepada seluruh masyarakat. Okey. Terima kasih. Kita mulakan. Okey. Asas membina produk makanan Okey. Tengok yang studio tadi. Okey. Nombor 1, kita pergi pada slide pertama. Pergi slide tak apa. Pergi slide. Okey, nombor 1 Nombor 1 sekali, kita kena memahami konsep produk makanan Kita kena faham produk tu apa Jadi setiap perjalanan bermula dengan langkah pertama. Jadi kita jangan takut. Kalau kita tak pandai masak, kita belajarlah pada orang yang pandai masak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Ju. Okey. Kita kena memahami konsep produk makanan. Apakah itu definisi produk makanan? Jadi, produk ni adalah sesuatu yang kita hasilkan supaya kita boleh jual. Kita boleh jual. Kenapa kita buat sesuatu? Sebab produk ni akan berjalan. Jadi, bila kita ada produk, kita jual lah. Sama juga dengan servis. Kita boleh bagi satu servis. So, bila kita servis, apa servis yang kita buat? Basuh kereta, itu servis. Tetapi produk ni adalah apa yang kita nak jual. Kalau orang tu jual tudung, produk dia tudung lah. Ada orang tudung, jual shawl. Jadi produk. Itu definisi produk. Jadi dengan produk lah kita akan dapat bina duit. Faham tak? Maksudnya
kita menjual produk dan daripada situ kita akan dapat pulangan. Kenapa kita nak bina produk makanan? Okey, kenapa kita nak bina produk makanan? Assalamualaikum Tuan Khairul. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Okey. Kenapa kita nak bina produk makanan? Sebab produk makanan adalah kekuatan kita. Faham tak? Mungkin kita ada resepi turun-temurun yang kita nak share. Mungkin kita minat makan benda tu. Mungkin kita rasa pasaran boleh jual benda tu. Kan? Dan kita tengok rata-rata negara kita, Nusantara, Malaysia, Indonesia ni, Malaysia lah especially, memang penuh dengan makanan. Mana-mana kita pergi makanan kan. Jadi goreng pisang, kopok lekor, itu adalah produk. Hanya kita nak kena tahu jenis produk makanan yang kita nak bina. Apa jenis produk makanan yang kita nak terima? Apa yang kita nak bina? Jadi kita kena tahu ada macam-macam jenis produk makanan. Jadi saya akan cerita sedikit basic pengkelasan produk makanan yang kita nak bina. Dan last sekali, bagaimana cara kita nak bina lah produk makanan kan. Mestilah kita ada step-step yang tertentu. Step-step yang tertentu yang kita nak kena lalu. Macam kita tak boleh sekadar ambil, okey besok kita nak jual. Ada, tapi kita kena tahu produk makanan ni macam mana dia boleh memastikan orang makan tak sakit daripada aspek keselamatan. Jadi kita kena tahulah perkara-perkara itu. Okey, kemudian poin yang kedua, kita ni kena memahami kita kena memahami kepentingan R&D. Okey. R&D ni adalah research and development. Okey. Research and development. Okey, research and development. Jadi dari ladang ke meja pelanggan. Okey. So dari ladang, konsep dari ladang ke meja pelanggan ni kita kena tahu. Sebab apabila kita ambil satu produk dan kita nak hasilkan, jadi dari ladang ke meja pelanggan tu ada proses dia. Jadi kita kena tahu siapa pelanggan kita. Sebab kalau pelanggan kita nak barang fresh, kan, jadi kita kena ambil daripada fresh kepada frozen. Jadi kita kena tahu. Kemudian apa produk yang kita nak jual dari ladang. So adakah kita ada ladang atau kita import daging, contoh. Okey, kat mana kita nak buat? Premis yang kita nak buat. Premis yang kita nak kena buat ni macam mana keadaannya. Jadi apabila kita bercerita tentang R&D daripada awal yang pertama sampai yang terakhir, kita nak kena tahu proses dia, proses dia. Jadi kita kena tahu, contohlah kita kata kita nak jual makanan yang siap untuk dimakan. Berapa jam makanan tu tahan sebab event tu pukul 3. Jadi daripada awal tu daging tu kita boleh masak macam mana, kita nak simpan kat mana. Jadi kita kena tetapkan nombor satu, kita kena buat R&D. Kita kena buat research and development. Sebab kalau kita terus bulldoze dan kita habis, jadi kita tak tahu pasaran kita macam mana. Contohlah, kita jual benda segar tapi kita pergi letak dekat tempat tak sejuk, panas kan. Jadi dia ada banyak jenis dari segi produk. Jadi kita kena tahu. Kemudian siapa pembekal kita? Siapa pembekal kita? Contohlah, kita ada satu produk yang memang kita rasa memang bagus, kita boleh buat, memang sedap, tapi pada hakikatnya dia tak ada pembekal lagi situ. Kita kena ambil daripada Argentina ke, daripada Bolivia ke, dan ada banyak restriction di situ. Dan kita kena tengoklah berapa production volume kita. Jadi kita kena buat, kita kata R&D plan. Jadi R&D plan ni yang paling penting lah pada awal. Sehingga kita dapat keluarkan kita punya plan, macam mana kita nak buat dan produk apa. Dan R&D ni bukan sahaja meliputi dari segi produk, tetapi dia meliputi juga pasaran. Jadi kita kena buat market research. Orang jual harga berapa, pesaing kita buat macam mana. Dan kalau kita nak jual ke ejen-ejen bagaimana. Tapi kalau kita nak buat dropship ke online bagaimana. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena senaraikan. Jadi kita kena buat satu plan yang dinamakan R&D plan. R&D master plan. Kemudian kita kena tanya,
Masa kita buat R&D tu, kita buat setahun ke 2 bulan. Dan satu produk, kalau dia bagus, dia akan bercakap pasal kita. Jadi produk kita yang akan bercakap pasal kita, bukan kita bercakap pasal produk kita. Kerana produk kita ada kualiti, kerana produk kita ada berjenama. Nampak tak? Jadi kena pada tempatnya, kena pada harganya. Okey, berapa kos produk, dan yang paling penting dalam produk makanan, kita kena tahu berapa lama ketahanan produk kita. Ini yang paling penting. Sebab apabila kita tidak berhati-hati dalam kita buat R&D, jadi kita akan akhirnya kita punya investment untuk jual, apabila kita jual produk orang tak puas hati, kemudian dia akan ada market distortion. Jadi pasaran tu akan komplain, dia ni jual benda tak bagus lah. Jadi kita nak kena repair balik pasaran. Tapi kalau kita tak pergi, kalau kita tak buat, nanti benda tu hanya tinggal angan-angan je lah. Jadi kita kena buat. Kita kena apa-apa pun R&D kita kena kuat. Terima kasih kawan-kawan yang hadir ramai malam ni. Okey, nombor 3 kemudian kita mesti memahami pemasaran dan pelanggan kita. Okey, kita mesti memahami pemasaran dan pelanggan kita. Siapa dia pasaran kita? Siapa dia pasaran kita? Dan siapa dia pelanggan kita? Jadi saya pakai tagline sedap, murah, cantik, cepat. Tapi kita tak boleh buat produk sedap sangat tapi dia susah nak jadi murah. Kita tak boleh buat produk murah sangat tapi dia sedap sangat. Takkan dapat. Dan kita buat produk cantik sangat tapi kita susah nak dapat sedap, kita susah nak dapat murah, dan apa pun penghantaran pada customer kita lambat. So kalau kita ada produk yang sedap dan produk kita murah dan produk kita cantik tapi penghantaran kita tak cepat, pun akan menjadi satu masalah pada kita. Jadi kita kena develop satu benda yang menggabungkan empat elemen ni, dan dia ada jadi cantik lah. Maknanya sedap, murah, cantik dan cepat ni dia kena pada tempat dia. Saya tak kata produk sedap, produk sedap tak semestinya mahal, tak. Sebab sedap dalam masakan, kalau ikutlah saya belajar pada chef-chef ni, sebenarnya adalah air tangan, macam mana kita buat. Jadi kalau kita buat produk tu macam kita memasak, bukan pada bahan dan resepi saja sebenarnya, tetapi cara-cara dia bagaimana. Jadi ada sains di situ. Terima kasih Cik Hizi Abdullah, super besar tangan dia. Muhammad Rizwan Syahudin, terima kasih. Kak Jubaidah, terima kasih. Cik Ridwan. Jadi produk cantik ni orang ramai suka, tapi sekadar packaging je cantik. Tengok-tengok produk tu tak boleh guna. Nampak tak? Jadi dalam produk aspek makanan, kita kena cari the balance of things, macam mana kita kata sedap tapi dia murah, tapi dia tak murah sangat, tapi dia tak mahal sangat, tapi dia kena pada harga pasaran. Maknanya orang ni jual macam ni, aku jual murah sikit, maybe mahal sikit, Kemudian cantik, itu memang lumrah manusia, lumrah manusia suka pegang benda cantik. Dan cepat. Jadi empat perkara ni akan menyebabkan hati pelanggan tu puas. Jadi kita sebenarnya buat produk nak bantu kita punya pelanggan supaya pelanggan kita puas. Kemudian dengan dia puas tu, dia akan beli barang kita lagi. Jadi itu yang paling penting. Kita nak jaga yang ni lah. Terima kasih Cik Aris, Masya Allah. Ya, Puan Azlin Nordin, terima kasih. Servis pantai. Last kali di zaman moden ni kita nak cerita pasal kaedah pembayaran online. Kaedah pembayaran online ni penting, tuan-tuan. Kita kena dalam kita nak menjual produk, kita kena ada lah, sama ada kita pakai pembayaran online kita, atau kita pakai medium Lazada, atau kita pakai Shopee punya kedai. Jadi kita kena cari, sebab kita dah tak boleh lari daripada stigma lah, sebab sekarang ni dengan zaman ada Tashengo, e-wallet lagi, orang mungkin jarang nak bawa duit, Jadi kita tak ada cash,
Jadi bila kita tak ada cash, dia tak boleh nak beli barang. Jadi sekarang ni kalau kita pergi ke 7-Eleven, kita tak ada cash, kita dah boleh pakai Touch 'n Go e-wallet ataupun kita boleh pakai kad. Jadi kita kena ada kaedah pembayaran online ni penting pada saya lah. Jadi pasaran dan pelanggan ni dia sentiasa menjadi elemen yang penting dalam kita nak memasarkan produk kita. Okey, kemudian seterusnya kita kena memahami pengkelasan produk. Okey, dalam aspek pengkelasan produk sebenarnya ada banyak tetapi saya tak nak cerita semualah kan. Jadi cukuplah kita panggil 4 beradik yang besar lah keluarga dia kan. Nombor 1 sekali, produk pengkelasan yang segar dan sejuk beku. Kan? Ini termasuklah sayur, ikan, telur, daging kan. Baru ni saya pergi ke kilang Tisha kan, mereka membuat roti prata yang tu pun duduk dalam frozen, orang jual kambing perap frozen. Jadi market produk segar dan sejuk beku ni adalah satu kategori yang besar. Sama ada dia adalah produk ataupun produk yang tidak diproses, itu bergantung kepada bagaimana dia nak buat. Tetapi dia adalah satu kategori yang besar lah. Kemudian bahan kering. Bahan kering ni ada satu kategori yang besar juga. Sama ada dia adalah bahan masakan. Maksudnya kita simpan di tempat kering. Bahan masakan seperti bawang, cili kan. Ini adalah bahan-bahan kering kan. Kemudian dia kategori snack, keropok, biskut, coklat, susu tepung dan lain-lain. Ini semua adalah penyimpanan gudang kering dalam kering. Jadi produk kering ni penyimpanan dia. Cumanya dalam family ataupun keluarga produk bahan kering ni dia ada banyak jenis kan. Mungkin teknikal boleh kecilkan sikit kot saya punya kamera tu supaya nampak okey tak apa. Terima kasih. Jadi kita bahan kering ni dia banyak lah. Jadi orang kata ada bahan kering dia tahan seminggu, ada bahan kering dia tahan sebulan, ada bahan kering dia tahan setahun. Jadi ini terpulang kepada masing-masing lah. Kemudian kita ada produk minuman dan tenusu. Terima kasih Puan Ana Salahuddin. Tak nampak. Terima kasih. Okey. Produk minuman dan tenusu ni saya kategorikan sebagai liquid products. Liquid products. Jadi dia termasuk, walaupun regulation dia berbeza mengikut negara dan mengikut kategori yang kecil, tetapi dia adalah termasuk dalam kategori air ataupun minuman ataupun produk dairy lah. Jadi mungkin ada orang tak bersetuju, tetapi pandangan saya bagi nak mudah memahami lah. Macam saya cakap malam ni saya hanya akan bagi asas. Jadi setengah orang dia suka pecahkan produk minuman satu kategori, produk tenusu satu kategori lah. Tapi saya malam ni saya cerita satu je lah. Jadi ini produk-produk kategori liquid lah. Dan ada teknologi di sebaliknya. Sama ada dia duduk di segar ataupun sejuk beku. Jadi keluarga dia ni ada keluarga sama, ada sepupu dengan ni. Jadi pengkelasan produk adalah satu. Kemudian teknologi bagi you nak sama ada you nak bagi produk tu lebih sedap, teknologi apa kita pakai. Itu. Dan akhirnya kita ada kategori produk tahan lama. Produk tahan lama ni dipanggil long shelf ataupun shelf stable product. Jadi produk tahan lama ni banyak. Produk makanan dalam tin. Contohnya macam ni ni produk-produk yang dalam tin ni adalah produk yang tahan lama kerana ia menggunakan proses sterilization itu proses pensterilan. Jadi produk yang begini dia ada kategori dan kelas tersendiri Jadi kalau tengok di hadapan saya ni, kita ada banyak jenis produk lah Jadi kita cerita produk yang begini. Yang ni semua adalah produk yang tahan lama kerana saya merupakan pengeluar produk yang tahan lama. Kita mengeluarkan produk retort. Jadi kita cerita, saya lebih tahulah mengenai perkara-perkara ini. Jadi produk macam ni produk yang menggunakan teknologi retort tapi dia menggunakan packaging tray. Jadi di sini produk-produk tempat saya ni, produk tahan lama ni adalah produk yang ketahanannya 2 tahun. 2 tahun dan boleh pergi jugalah. Jadi ini teknologi. Sebenarnya produk tahan lama ni sejarahnya adalah berlaku pada Perang Dunia Pertama lah. Kan apabila berlaku peperangan, jadi
askar-askar di seluruh dunia ni mereka menggunakan saintis untuk bagaimana nak inilah untuk menjadikan produk tu tahan lama kan. Dan jadi daripada situlah berlakunya proses perindustrian berlaku. Jadi itulah keluarnya produk tin kan. Tetapi teknologi adalah satu perkara dan know-how adalah perkara yang berbeza. Jadi benda tu mungkin kita boleh buat produk tersebut tapi kita boleh panjangkan jangka hayatnya. Okey, kemudian kita tengok kaedah kita membina produk. Kaedah kita membina produk. Alright. Okey, kaedah membina produk. So, nombor 1, okey, kita kena tahu apa resepinya. Apa saja produk, apa resepinya. Kita kena tahu lah. Jadi, mohon maaf sikit kat situ ada kesilapan formulasi. Tapi sebenarnya adalah formulasi. Mungkin boleh kecilkan sikit gambar saya tu, tak apa. Okey, jadi resepi tu adalah satu perkara yang pertama sekali kita nak kena tahu. Dan ramai orang dia ada satu, orang kata apa, perkara yang skeptikal lah dalam resepi ni. Bukanlah kita kata skeptikal, tetapi dia adalah satu perkara yang menjadi pegangan kita. Tapi dalam resepi ni sebenarnya dia berubah ikut pasaran, kan? Jadi kalau resepi tu diterima ramai, kan? Saya cerita pasal resepi sikit lah. Kalau resepi tu diterima ramai, maksudnya resepi tu bagus untuk kebanyakan orang. Dan kadang-kadang kita ada resepi dan kita kena tengok orang boleh terima tak resepi tu. Jadi, dan nombor 1, orang boleh terima, dan kedua, apabila kita nak komersialkan resepi tu, boleh ke kita buat sama? Sebab bila kita nak besarkan kita punya jaringan, benda ni dia nak kena ada apa? Dia nak kena ada teknologi. So teknologi ni kita kena pandai menggunakan kita punya skill. Itu kita panggil know-how. Bagaimana kita nak menyebabkan resepi tu kita boleh dapat as much as possible, tetapi 70% kita boleh capai dan boleh dapat diterima oleh ramai orang. Itu penting lah. Jadi resepi, kemudian formulasi. Formulasi kita buat, kemudian kena uji rasa. Dan produk, resepi, formulasi dan uji rasa ni adalah perkara yang kita kena buat hari-hari supaya kita tahu. Sebab dalam memasak ni ataupun kita buat produk ni, benda ni adalah sains. Kemudian kualiti, keselamatan dan ketahanan produk. Kualiti, keselamatan, ketahanan produk ni kita kena tahu. Maksudnya bukan kita tahu semua kita boleh buat tau, tapi kita kena dapat pengesahan daripada makmal. Makmal ni dia akan cerita kat kita sebab dia adalah makmal yang diakreditasi oleh jabatan standard ke. Jadi dia akan cerita, okay, you kena buat macam ni supaya you dapat result bagian ni, supaya produk you ni sah, boleh tahan. Itu kita nak tahu. Jadi sebab tu kita kena ada bekerjasama dengan badan R&D macam RD ke ataupun makmal luar supaya kita boleh dapatkan produk yang selamat dan berkualiti dan tahan lama. Dan ketiga adalah pemprosesan dan teknologi lah. Pemprosesan dan teknologi ni mesti sentiasa dilakukan kerana semasa saya bercakap pun dalam masa 5 minit ni banyak teknologi dan pattern-pattern baru dikeluarkan. Jadi kita kena sentiasa update lah. Berapa kos mesin retort? Kos mesin retort lah Puan Farida. Sebenarnya mesin retort ni ada banyak jenis dan banyak kos. Jadi kalau saya nak cerita pasal kos mesin retort, saya bukanlah penjual mesin retort, kan? Tetapi dia ada banyak jenis kualiti dan pemprosesan retort juga ada banyak. Bukan satu, bukan dua. Malah kita dah ada generasi 1, generasi 2, generasi 3 Puan Farida. Jadi kita kena tahu pemprosesan apa. Jadi sebab tu dia bukan kira proses tu bagus, tetapi sebenarnya kita ni kena ada knowledge bagaimana kita boleh menyebabkan teknologi ni boleh diguna pakai menjadi produk kita ni sesuatu yang indah. Itu kita kena tahu. Faham tak? Jadi kita kena upgrade dulu knowledge. Jadi sebab tu kan, apabila saya buat training macam ni supaya kita boleh cerita kepada orang
tentang knowledge lah. Bukan, it's not just sebab kita ada mesin retort kita buat jadi, tak. Kita kena tahu ketahanannya bagaimana. Sebab pemprosesan retort ni adalah satu pemprosesan pensterilan, kan. Jadi kalau kita tak capai suhu dan masa minima, produk tu akan tak tahan. Jadi apabila kita buat ikut masa tu, mestilah contohnya 30 minit dia dah tak sama dengan temperature yang kita masak masa kita masak untuk makan tanpa buat produk tu lah, kita masak biasa, kan. Jadi akhirnya produk tu akan jadi apa? Produk tu akan jadi overcook. Jadi sebelum kita nak masuk retort tu, bagaimana keadaan produk kita? Itu paling penting sekali, yang kita nak highlight. Jadi kita kena tahu dari segi tu, know-how tu. Jadi yang ni kita susah lah nak cerita, tapi walau bagaimanapun, kan, jangan beli mesin dulu. Kita kena belajar ilmu. Bila kita dah dapat ilmu, kita pergi pada kilang-kilang kat luar tu yang boleh bantu kita bagaimana, dan kita nilailah dengan servis dan harga yang diberi, adakah kita berpuas hati. Yang paling penting, apabila kita melalui proses tu, kita dapat sesuatu. Sebab kita kata kita bayar duit maybe 3,000, 4,000, itu boleh kira, tapi ilmu kita tak boleh kira. Ini yang paling penting. Jadi kemudian kemudian 6 kaedah pengeluaran, teknik dan teknologi. Jadi kita kena tahu dalam kaedah pengeluaran, teknik dan teknologi, kita duduk di level mana. Contohnya kita kata pengeluaran skala hiliran. Skala hiliran ni maknanya industri hiliran, industri kampung. Jadi kita duduk di kampung, kita buat produk yang tradisional, macam kita buat kerepek, kita buat serunding. Ini semua adalah industri yang datang pada hiliran. Jadi mereka ada know-how mereka. Macam contoh saya ceritakan, saya pergi ke kampung laut, saya tengok orang buat serunding. Jadi serunding ni, mungkin cara mereka buat tu adalah apa yang mereka percaya. Contohnya kita kena masak sampai dia kering, jadi produk ni tahan lama. Betul, tetapi adakah kita menjengah dari segi saintifiknya? Kenapa dia kena kering? Apa benda yang kita nak kena check supaya dia standard? Jadi kalau kita duduk di jenis pengeluaran skala hiliran ni, biasanya mereka membuat produk-produk yang tradisional berdasarkan cara-cara tradisi yang mereka pegang. Jadi sebab tu apabila kadang-kadang mereka menjalankan kerjasama dengan industri hiliran, mereka upgrade, upgrade packaging, bagi know-how. Yang inilah supaya kita boleh upgrade, supaya kita punya projek satu daerah, satu industri tu akan menjadi berkembang. Ini kita nak sebenarnya, bukan sekadar kita pegang, malah kita upgrade. Kemudian pengeluaran skala kecil dan mikro lah. Pengeluaran skala kecil dan mikro ni kilang yang medium size. Mungkin dia tak ada dia ada proses-proses yang kritikal tu, dia ada mesin, tetapi mungkin teknologinya tu mungkin di tahap 2, tetapi sebenarnya teknologi tu dia boleh naik sampai tahap 5. Dan mereka ni biasanya dah mula ada dokumentasi, dan dokumentasi ni penting, supaya dia boleh track down. At least dia tahu, hari Isnin Ahmad yang buat masak produk ni, jadi dia tahu, dia boleh trace produk dia macam tu. Dan mereka ni mungkin produk dia dah advance lah, kan. Maybe dia dah ada label, kan, dan dia dah ada nama, dan dia pun ada halal. Itu pengeluaran skala kecil. Kemudian kita kata pengeluaran skala sederhana. Pengeluaran skala sederhana ni kebanyakannya dia dah ada tim R&D sendiri, dia dah ada tim R&D sendiri, dia dah ada pasukan R&D, dia dah ada pasukan pemasaran, dan dia pun dah masuk ke pasaran besar, dan dia dah ekspor. Cumanya mereka ni tak pergi besar-besaran, tapi mereka dah ada lah, Dan pengeluaran skala yang besar ni adalah kilang-kilang besar lah. Macam kita kata, bila kita masuk je, kita boleh tengok ramai orang bekerja, ada robot lagi, ada conveyor lagi, ada machinery lagi, dan teknologi dia tahap 5, dan dia dah ada integrated sistem. Jadi saya hanya nak menceritakan tentang level. Kita bukan nak cerita orang ni bagus tak bagus. Sebenarnya semua bagus, kan. Hanya bagaimana kita menggunakan
ilmu kita tu untuk kita upgrade, kita duduk di tahap mana. Jadi kita kena tahu. Jadi expectation kita dalam kita nak bina produk makanan, kita nak produk kita jadi bagaimana. Macam tu. Macam tu. Okey, kemudian kita tengok bahagian kualiti dan keselamatan makanan lah. Okey, kualiti dan keselamatan makanan. Okey, saya nak cerita pasal kes lah, satu kes lah. Bukanlah kes benar lah, kita ni berdasarkan pengalaman lah kan. Kita dia bila kita buat production produk ni, bila kita buat pengeluaran produk ni, apabila berlaku saja kes produk rosak, nombor satu kita nak tanya siapa yang makan. Dan kita, apabila kita tahu je, alamak masuk hospital ke, mesti kita tak boleh tidur kan? Satu produk kita rosak, kedua orang masuk hospital. Jadi ini kita kena duduk pada minda kita, kita kena tanya minda kita, dan kita kena bersihkan hati kita, dan kita tanya, nak ke kita menghadapi keadaan itu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, kualiti dan keselamatan makanan inilah yang paling penting. Kita kena jaga supaya orang confident dengan kita, kan? Kita nak bagi orang rasa barang kita nak bagi orang rasa resepi kita nak bagi orang rasa kita punya teknologi kita kan. Kita cerita teknologi lah, itulah, inilah. Tetapi in the end, tiba-tiba produk tu rosak. Dan orang yang makan tu sakit. Kan? Dan saya boleh cerita, walau macam mana bagus pun kita buat, benda tu pasti akan berlaku. Jadi kita takut. Jadi kita tak nak. Jadi sebenarnya kita kena ada satu, kita panggil, satu disiplin dalam diri kita kan. Nombor satu apabila kita nak buat produk makanan ni, aku mesti nak buat produk yang selamat. Selamat untuk orang makan, selamat untuk aku makan, selamat untuk aku bagi anak-anak aku makan. Jadi kita nak kena selamat dulu. Kemudian kedua, kualiti. Jadi kualiti dan keselamatan makanan ni adalah benda yang sama lah, basically kan. Sebab keselamatan makanan tu yang nombor satu kan. Dan kedua, kualiti ni kita cerita dari segi sedap, packaging cantik kan. Kemudian kita boleh trace proses tu kan. Jadi bagaimana tunggak dia lah kan. Tunggak dia ada 4. Bersih, suci, kualiti dan selamat. Jadi nombor satu sekali, kebersihan premis dan pekerja kita kena jaga. Okay? Tempat kita tu mesti bersih. Bila kita kata bersih, maksudnya kita kena kepung dulu kawasan kita nak buat production tu untuk pengeluaran makanan tu, dan dia kena dengan regulation standard. Maknanya piawaian kita punya standard lah kan. Jadi kita kena belajar benda ni dan kita kena belajar. Contohnya longkang macam mana besar, lepas tu dinding kita kena ada kofta, apa material bawah ini. Tetapi sebenarnya benda ni tidaklah, dia ada tahap lah. Kita pergi pada tahap tadi lah. Kita tahap industri hiliran, standardnya begini. Kita pergi pada level kecil, standardnya begini. Bila kita pergi pada standard sederhana, standardnya begini. Apa pun, nombor satu, kita sebagai owner pada produk ataupun owner kepada pengurusan kepada pemprosesan ataupun perniagaan itu, kita mesti ada komitmen untuk jaga produk yang kualiti dan menjadikan produk tu selamat. Tu kita kena ada. Jadi kita kena kita kena ada kebersihan premis dan pekerja tu nombor satu lah. Kemudian nombor dua, dokumentasi. Dari segi dokumentasi tu kita kena ada dokumentasi. Kita kena dokumenkan produk kita. Daripada dokumen yang kita buat tu, kita kena tulis, siapa yang buat, macam mana, bagaimana. Jadi ini benda-benda yang penting. Kemudian sistem jaminan kualiti. Sistem jaminan kualiti ni kita kena ada sistem. Contohnya apabila produk kita keluar, minta maaf lah, kita punya presentation tu sikit ada ni lah, ada typo juga guys tu kan. Kita tengok sistem jaminan kualiti lah. Macam mana kita nak menjamin. Contohnya apabila produk kita rosak di kawasan Pasaraya A, kan, adakah kita nak tarik balik semua produk tu, sorting kat kilang kita?
Lepas tu kita tengok balik macam mana. Kemudian kita nak bagi batch yang sama. Jadi kita kena ada sistem. Apabila kita bercakap tentang sistem, kita kena ada satu department lah untuk jaminan kualiti. Dan apabila kita ada jabatan jaminan kualiti, kita kena ada eksekutif. Dan kalau kita tak ada semua tu pun tak apa, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi nombor satu, kita kena ada ilmu. Ilmu tu yang paling penting. Apakah dia ilmu dalam kita nak menjamin kualiti ni? Faham tak? Jadi quality assurance ni perkara yang penting lah. Bagaimana kita nak tahu produk kita kan. Dan dekat bila kita tahu produk ni rosak di sana, kita nak ambil kategori dia macam mana, ni kita kena selidik lah. Lepas tu kita kena ada kawalan makhluk perosak. Ini contohnya tikus, lipas, lalat. Ni semua kita kena kontrol. Macam mana kita nak kontrol? Saya bagi satu rahsia. Rahsia dia nombor satu. Pastikan tak ada lubang tempat kita buat tu. Sebab apa pun, kalau ada lubang, tikus boleh masuk. Dan kalau lubang tu ada, lipas boleh keluar. Cicak boleh lalu, lalat boleh masuk. Jadi kita kena ada sistem bagaimana kita nak buat. Dan banyak perkara kawalan makhluk perosak ni asas lah, basic lah. Dan last sekali kita kena ada pengiktirafan dan persijilan. Jadi kerajaan kita buat banyak jenis persijilan. Dan yang paling basic adalah mesti. Maknanya makanan selamat tanggungjawab industri. Yang saya cerita tadi lah. Kan? Kita kena ada komitmen untuk keselamatan. Jadi pengiktirafan persijilan kita, persijilan dan piawaian kita yang kita nak kena tahu. Jenis-jenisnya adalah nombor satu sekali, mesti. Mesti ni adalah makanan selamat tanggungjawab industri. Jadi kita kena tengok. Kemudian kita ada HACCP. Kita baik sikit kita ada halal. Halal ni bukannya senang, tetapi tak susah. Susah nak cakap. Kan? Jadi halal ni dia tak senang tapi tak susah. Sebab semuanya kena ada dokumentasi. Dan juga bila kita bertemu dengan pegawai-pegawai untuk kita buat persijilan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kenalah ikut cakap dia sebab dia autoriti. Jadi kita kena buat dokumentasi. Jadi bila kita dah ada dokumentasi, daripada dokumentasi tu dia akan tengok, kemudian dia akan minta, ni tak cukup, ni tak cukup, ni tak cukup. Jadi kita kena sampai selesai. Jadi kita kena cari dia orang, kan? Macam JAKIM, kita kena cari auditor-auditor tu, kita kena jumpa dia orang dan kita kena bercakap dengan dia orang apa masalahnya, bagaimana kita nak selesaikan. Dan itulah. Dan kemudian kita ada persijilan HACCP. HACCP ni adalah terima kasih Puan Maslina. InsyaAllah ada soalan nanti boleh kita bertemu lagi, kita akan buat lagi. Jadi kualiti dan keselamatan makanan, HACCP ni adalah bahaya, hazard analysis and critical control point. Maknanya kita kena analisa sebelum perkara yang teruk tu berlaku. Kita analisa dulu kat mana tempat yang mungkin berlaku punca rosak, risiko dia kat mana, risiko produk tu dekat mana. Jadi kita kena tengoklah sama ada tempat kita potong daging, ataupun tempat kita masak, tempat kita retort ke, ataupun dekat penghantaran barang tak kena dengan suhunya. Jadi kita kena kita kena buat analisa dan kita dokumenkan, dan kita ada jawatan kuasa yang buat. Apabila kita ada elemen-elemen tersebut, maka kita boleh dapat persijilan. Jadi yang tu dia dah advance sikit, tapi atas bimbingan yang disediakan oleh SIRIM pun kita boleh dapat. Dan ada banyak konsultan-konsultan kita dekat luar tu boleh bantu kita, dan mereka tak charge mahal pun. Hanya kita punya komitmen. Jangan kita ingat kita tak boleh buat. Sebenarnya kita boleh buat, dan kos dia tak mahal. Kos dia tak mahal, tetapi dia memerlukan kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab dan komitmen kita. Kerana apabila kita nak pergi bawa produk kita keluar, orang akan tengok. Dan pengiktirafan ni penting supaya kita boleh lari daripada stigma lah. Apabila orang kata produk kita ni lekeh, kita upgrade. Jadi last sekali, amalan penghilangan baik. Amalan penghilangan baik ni adalah amalan yang menyeluruh lah, kita katakan. Amalan yang menyeluruh, maksudnya dia meliputi semua aspek.
kita ada standard operating procedure, satu file tebal, ada jawatan kuasa yang jaga, ada auditor luar yang check setahun sekali. Kemudian kita buat internal audit atas perkara tersebut, dan semua orang lah daripada pemilik perniagaan, ketua pegawai operasi kan, manager level, eksekutif, semua orang terlibat, sebab inilah yang dikatakan komitmen kita dalam memastikan produk kita bagus. Okey. Jadi saya recap kita dah berada di slide yang terakhir dan kita pun dah berada di hujung sesi kita hari ini. Jadi kita recap balik perkara-perkara yang kita buat ni kan. Last kali kita tengok daripada kita nak bina produk tadi, kita ada idea. Kita ada idea. Kemudian kita ada komitmen. Lepas tu baru kita tengok kita ada duit ke tak. Kan? Jadi sebenarnya apa pun niat kita lah, kita nak kena buat sesuatu ni, kita kena mula dengan niat. Niat mesti didatangkan dengan kita punya punya komitmen, dan apabila niat dan komitmen tu diterjemah dalam bentuk perbuatan, dia akan jadi satu usaha lah. Jadi apabila usaha dan dah dibuat, kita pasti akan dapat hasil. Jadi nombor satu, hasil dia bagus tak bagus, itu pada kita. Tetapi yang paling penting sekali, apabila kita dah dapat satu hasil dan dah dapat sesuatu perkara yang kita dah buat tu, sama ada natijahnya bagus dan pastinya tak bagus pasal kita first time buat, kita kena buatlah usaha tu berterusan, barulah kita dapat yang kita katakan istiqamah. Jadi istiqamah ni penting kerana dia akan memberi kita satu positioning bahawa kita sudah sampai ke tahap itu. Kan? Contohnya bila kita dah buat produk kerepek, kita teruskan buat. Hanya kita upgrade lagi produknya. Kan? Kalau sebelum ni kerepek kita keras, kita bagi dia lembut. Sebab proses membina produk ni sebenarnya ada proses yang berjalan setiap hari dan sepanjang masa. Dan komen manusia ni memang takkan pernah habis. Walau bagaimanapun, kan? Mereka adalah pelanggan kita dan kita kena buat kajian terhadap komen-komen mereka dan kita kena laju buat penambahbaikan. Dan akhirnya penambahbaikan yang kita buat tadi tu akan mendapat restu daripada pelanggan. Itu yang paling penting. Jadi pelanggan puas hati, kita pun balik tidur senang hati. Jadi tagline dia, tiada yang impossible. Maksudnya I am possible. Kita kena pegang. Jadi itu sahaja daripada saya untuk slot kita pada malam ini. Terima kasihlah semua. Saya tengok sambutannya meriah malam ni. Seronok saya. Kan? Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, bolehlah teruskan komen di page kita. Dan jangan lupa datang lagi like page kita di Salwa Food. Dan kita akan teruskan sesi pembelajaran begini supaya kita akan terapkan lagi bagaimana. Ini baru satu rahsia je, asas bina produk. Ada banyak lagi teknik-teknik yang kita akan bagi, insya-Allah, jika diizinkan Allah Ta'ala. Jadi dengan ini saya minta izin kepada semua, saya mohon untuk undur diri. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Saya doakan supaya semua orang akan berjaya. Satu hari nanti boleh buat produk sendiri, boleh produk bagus, dan produk itu akan bercakap sendiri dan kita akan rasa puas hati. Akhirnya kita dapat amalkan ilmu yang kita belajar pada malam ni. Jadi itu sahaja. Wabillahi taufiq hidayah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah.